رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Kita mulakan sesi tadabbur kita pada pagi ini tuan-tuan sekalian dengan terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta. Okay, baik, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk berjumpa, bertemu sekali lagi untuk kita menyambung siri tadabbur surah Yasin kita. Dan tuan-tuan sekalian boleh tak mohon pengesahan? Seingat saya dan dalam catatan saya kita sudah sampai pada ayat yang ke-29. Betul tak betul tuan-tuan sekalian? Sekadar nak confirmation. Betul Ustaz. Sampai ayat 29. Hari ni ayat 30 tuan-puan sekalian. Ke? Okey, baik. Ayat 30. Ayat ke-30. Okey, terima kasih pada puan. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah juga bersyukur pada Allah Taala sebab kita sudah sampai pada ayat ke-30, bermaksud kita sudah orang kata apa, nearly quarter lah, bukan nearly pun, bahkan kita sudah sampai quarter lah. Quarter ni maksudnya separuh ataupun kita sudah sampai suku, bukan separuh, suku. Tuan-puan sekalian boleh unmute tak? Okey dah. Sebab ada bunyi gangguan sikit. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, kita sudah sampai ke 30. Maksudnya kita sudah sampai kuarter. Kita sudah sampai suku surah Yasin. Kalau kita pecah pada 3 bahagian lah. Kalau kita pecah pada 30 apa? 20, 20, 20 ataupun 25, 25, 25. Kita sudah nearly ataupun kita dah lebih daripada suku. Dan ini tuan-puan sekalian, mungkin satu persoalan yang perlu kita timbulkan pada hari ini adalah setelah lebih daripada suku surah kita baca, kita telah tadabbur, ada tak kesan-kesan yang telah menyebabkan kita sudah tidak lagi membaca Yasin dengan cara bacaan sebelum ini? Kan tambah-tambah kita puan sekalian, sampai ayat ke-30 ni kita telah berbincang mengenai lelaki hujung kota, bagaimana hebat tak hebat dia tuan-puan sekalian. Cuma tuan-puan sekalian, bila dimaklumkan kepada saya tadi, kita sudah sampai ke ayat yang ke-30, ada satu part tuan-puan sekalian yang saya terlepas pandang bila membahaskan ayat ke-27 sebelum ni. Sebab seingat saya tak kupas sebelum ni tuan-puan sekalian pada ayat ke-27. So pada ayat ke-26 tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian masih ingat, bila lelaki hujung kota ni syahid dibunuh oleh ashab al-qaryah, lalu dia sebut dalam sebutannya tuan-puan sekalian, iaitulah dia sebut qala ya laita qaumi ya'lamun. Kan dia kata waktu dia dah mati syahid tu, bila dia masuk dalam syurga, dia kata apa? Alangkah baiknya kalaulah seluruh kaumku ini mengetahui apa yang aku dapat dekat dalam syurga sebab beriman kepada 3 orang rasul. Kan? Cuma kalau tuan-puan sekalian perasan, ayat ke-27 tiba-tiba dia bagi tahu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia kata sebab dia masuk dalam syurga tu sebab Allah telah memberikan dia keampunan. Disebabkan keampunan itu Allah telah memberikan dia kemuliaan. Okay? So ada keampunan, ada kemuliaan. Cuma kalau tuan-puan sekalian perasan dalam ayat 27 ni, dia menggunakan I statement. Ingat lagi tak tuan-puan sekalian, waktu dia masih hidup dekat dunia, waktu dia menyampaikan dakwah kepada ashab al-qaryah, dia kan banyak gunakan I statement, we statement kan. Kita ataupun aku ataupun kamu tu dikurangkan. Dia kurangkan you statement. Tapi untuk babak dia bercerita tentang apa yang dia dapat dalam syurga, dia tak sebut tentang kita yang dapat keampunan, kita yang mendapat kemuliaan. Tapi dia sebut aku yang mendapat keampunan dan aku yang mendapat kemuliaan itu. Okay, apa yang kita faham dekat sini tuan-puan sekalian? Satu, kita tengok dalam ayat 26, lelaki hujung kota ni walau telah mendapat satu tempat yang sangat terbaik iaitu syurga, mendapat nikmat yang sangat terbaik iaitu syurga, dia tak lupa kepada kaum dia. Sebab tu dia kata alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Tapi at one peak, tuan-puan sekalian, akan tiba satu ketika penghuni-penghuni syurga ni akan rasa dirinya tamakkan.
tamatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tidaknya tuan-puan sekalian, dekat dunia dulu nak jadi tamak kepada manusia lain tak boleh. Dekat dunia dulu nak jadi sombong, nak berlagak ataupun nak rasa diri tu bagus, tak boleh. Tapi dalam syurga kan semua benda dibolehkan. Benda-benda yang kita tahan kat dunia dulu tak nak buat, dekat dalam syurga nanti buatlah. Buatlah, tak ada masalah pun. Sebab kalau kita nak berlagak ke kita nak sombong dalam syurga, masa tu tidak akan dipertanggungjawabkan pun seperti mana dekat dunia. Dekat dunia dulu sebab itu perangai iblis. Tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak contohi perangai iblis. Tapi dalam syurga buatlah macam mana sekalipun. Allah tidak pernah menyalahkan kita. Bahkan Allah kata, enjoylah dengan cara macam mana kamu inginkan. Kamu nak berlagak ke. Sebab dalam syurga nanti tuan-puan sekalian, there are no filter. Tidak akan ada tapis-tapis dalam berkata-kata. Bayangkan tuan-puan sekalian, perasan tak dekat dalam syurga? Dekat dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antara makanan syurga, sebab kita nak cerita sikit pasal syurga. Saya terlepas pandang untuk cerita pasal benda ni. Baik. Dekat dalam syurga, antara makanan yang Allah sebutkan yang ada dalam syurga, apa benda tuan-puan sekalian? Buah-buahan kan? Makanan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah kata itu adalah makanan syurga adalah buah-buahan. Perasan tak tuan-puan sekalian? Bila sebut je makanan syurga, Allah sebut buah. Makanan syurga, Allah sebut buah. Tapi mana makanan-makanan yang lain? Kan? Contoh macam kita mungkin suka makan chicken chop, kita suka makan siakap 3 rasa. Kalau kita dekat Bangi tu puan sekalian, antara makanan atau kedai ikan bakar yang best, benda anak ikan bakar kan. Adakah dekat dalam syurga tidak ada lagi anak ikan bakar ataupun siakap petai, siakap bakar petai? Adakah bermakna tidak adanya chicken chop dan sebagainya? Kan? Tuan-puan sekalian cuba komen sikit. Perasan tak dalam Quran bila Allah sebut makanan syurga, Allah sentiasa sebut tentang buah-buahan. Gimanakah makanan-makanan yang lain? Perasan ke tak perasan? Ke kali pertama dengar, dah Ustaz, baru saya tahu buah-buahan antara makanan yang banyak disebut dalam Al-Quran. Perasan ke tak perasan tuan-puan sekalian? Perasan Ustaz. Perasan kan? Bila Allah sebut makanan syurga je mesti buah. Kenapa Allah tak sebut benda-benda yang lebih menggiurkan, contohnya wagyu steak, siakap steam limau kan? Nak kata kenapa tak disebut? Okay. Sebabnya tuan-puan sekalian, Allah kata dalam syurga nanti kita tidak akan rasa seperti mana apa yang kita rasa dekat dunia. Dia mungkin mirip tetapi rasanya tak sama. So dekat dunia dulu kita ni makan sebab kita lapar, tetapi dalam syurga nanti tuan-puan sekalian tidak ada istilah kelaparan. Tidak akan ada sengsara, hatta sekecil-kecil rasa lapar pun tidak akan wujud dekat dalam syurga. Yang wujudnya mungkin apa tahu? Craving. Dia beza lapar dengan craving tahu. Craving ni dia tak mestinya lapar. Dalam bahasa Melayu craving ni apa? Yang tuan-puan boleh bantu saya tak mendefinisikan craving dalam bahasa Melayu? Tapi tahu tak craving ni apa? Craving dengan lapar beza. Lapar tu memang kita rasa perut kita berendang, bum 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 kita kena makan. Kan? Yang tapi dekat macam mana? Ya mengidam. Ya betul. Dia tidak ada istilah lapar dalam syurga. Cuma dia ada rasa craving ataupun mengidam itu. Dia ada mengidam tu. Jadi bila kita mengidamkan sesuatu dekat dalam syurga, kita akan rasa nak makan. Tapi tak semestinya nak kena tunggu lapar baru kita nak mengidam. Asal rasa mengidam je, minta pada Allah. Allah akan berikan. Kan Allah akan berikan. Idea tu ada, tapi lapar tak ada. Lapar tak wujud. So bila mana lapar tak wujud tuan-puan sekalian, kita mungkin tidaklah menyasarkan perkara-perkara yang berat untuk kita makan. Jadi Allah kata antara yang commonly ada dekat syurga, disebabkan penghuni syurga sudah tidak lapar, maka Allah cetuskan idea benda yang banyak dekat syurga itu adalah buah-buahan. Kenapa buah-buahan itu perlu tuan-puan sekalian? Sebab nanti dalam syurga, bila manusia ni, penghuni-penghuni syurga ni bertemu di antara satu sama lain, mereka akan banyak bercerita tuan-puan sekalian. Nanti waktu kita masuk dalam syurga nanti tuan-puan sekalian, bila berjumpa dengan sesama kita nanti, kita akan banyak bersembang, banyak bercerita. Bercerita tentang apa? Antaranya adalah bercerita tentang apa benda kau buat dekat dunia dulu? Sampai kau dapat masuk syurga paling tinggi ni, boleh kongsi tak apa yang kau buat? Kalau kita kat dunia tuan-puan sekalian, orang tanya kita, apa yang kau buat amalan kau seharian? Kadang-kadang kita nak cerita sebab kita takut kita riak tuan-puan sekalian. Tapi dekat syurga nanti mesti orang curious. Kau dulu dekat dunia nampak biasa-biasa je. Kan, aku ni je lah orang Masjid Hasanah. Memang aku ni soft depan sekali. Datang pula kuliah Tafakur Fiddin. Dia rasa macam boleh cerita. Nampaklah tanda-tanda penghuni syurga paling tinggi tu. Tapi nampak,
Kau pun ada Qariah Ahmadiyah Hasanah juga kan? Tapi nampak biasa-biasa je kan. Tak adalah nampak macam merelah macam aku. Tapi kat syurga nanti boleh lah cakap macam tu. Kat dunia tak boleh lah. Tuan sekalian. Kau punya amalan apa benda kan? So dia pun cerita, alah aku buat biasa-biasa je. Aku tak pernah tinggal qiyam. Contoh. Dekat dunia tak boleh nak sembang macam ni tuan sekalian. Dekat akhirat nanti dalam syurga nanti nak sembang macam ni silakanlah. Kan? Orang mesti curious punya kenapa kita dapat masuk syurga paling tinggi tu. So dia akan bercerita. Dia takkan cerita satu je. Dia takkan cerita dah biasa-biasa je, qiyam je. Dia takkan cakap qiyam je. Dia akan sebut aku dulu sedekah banyak, aku akan buat tu, aku buat ni. Dia akan cerita semua. So bila mana orang akan banyak bercerita dalam syurga nanti tuan sekalian dan dia akan bercakap perkara yang sawabah saja, perkara yang benar saja, maka perlulah perkara-perkara yang menghiasi sembang-sembang sebegitu. So antara makanan yang paling cocok untuk menghiasi sembang-sembang sebegini dan untuk memastikan mood bersembang itu makin rancak, perlunya ada makanan-makanan seperti buah-buahan tuan sekalian. Nampak tak? So buah itu adalah satu makanan yang boleh mewujudkan mood bersembang yang panjang. Kan? Ibaratnya tuan sekalian, macam kita pergi rumah orang, kan? Kita nak bersembang dengan kawan kita ni. Tapi bila kita datang ke rumah orang tu, buah pun tak hidang, air pun tak hidang, apa-apa kudak pun dia tak hidang. Apa maksud dia tuan sekalian? Maksudnya apa? Tuan rumah bagi tahu seolah ada hin. Balik cepat. Aku tak hidang ni sebab memang nak suruh balik cepat ni. Biar kering, tekak cepat, balik cepat. Gitulah. Kan? Tapi tuan sekalian, kalaulah bila datang rumah orang tu, hidangan pertama dia bagi buah-buahan, dia bagi tembikai sejuk-sejuk baru keluar daripada peti tuan sekalian. Minta maaf pada tuan sekalian berpuasa tapi nak bagi contoh kan. Dia keluarkan tembikai, dia keluarkan air, lepas tu tak cukup dengan satu jenis air, ada air sejuk, ada air panas, ada pula air suam, ada pula air yang kosong tu sejuk pula tuan sekalian. Jadi dia bagi kita buah-buahan tuan sekalian, dia bagi kita kuih-muih. Tujuannya apa? Untuk merancakkan lagi. So, bila tak ada poin nak sembang tu, kita menyantaplah satu dua buah ke satu dua makanan yang telah dihidangkan. Bila ada idea balik, kita sembang. Sebab itulah laki-laki kita hari ni tuan sekalian, bila pergi kedai mamak tuan sekalian, ada roti canai cicah kari, ada kopi satu cawan dekat depan tu, tengok rancak macam mana sembang. Kan? Katakanlah dulu tuan-puan sekalian, waktu kuliah dibenarkan, sekarang kuliah ada dibenarkan, tapi makan lepas kuliah tak dibenarkan lagi tuan-puan sekalian tak? Lepas kuliah tuan-puan sekalian, makan lepas kuliah, Allahu Akbar, sembang dia panjang, rancak tuan-puan sekalian. Walaupun cuma ada buah apple yang nampak bengkak-bengkak sebab dah lama tak disantap. Kan? Nak kata tuan-puan sekalian, makanan tu seperti buah-buahan khususnya, alat-alat untuk memanjangkan sembang. Tapi tidak bermakna siakap tidak ada ya tuan sekalian, siakap tiga rasa ke, siakap setinggi mau, ada semua tu. Tapi idenya adalah penghuni syurga nanti dia akan banyak bersembang. Dia akan banyak bersembang. Sebab itulah dalam ayat 27 tuan sekalian, bila lelaki hujung kota ni masuk dalam syurga, dia tidak ada rasa macam nak kena simpan lagi. Dekat dunia dulu takkan dia sebut tuan-puan sekalian, sebab aku buat benda ni aku dapat keampunan, aku dapat kemuliaan. Takkan sebut sebab itu macam menggambarkan kita ni bajet bagus. Macam poyo pula nak sebut benda ni. Tapi tuan-puan sekalian tak. Penghuni syurga nanti dia akan sebut sahaja. Dan dia boleh jadi seseorang yang mementingkan diri sendiri. Dekat dunia dulu waktu dia memohonkan ampunan kepada Allah, dia mungkin akan minta, ya Allah ampunkan aku dengan kaum-kaum. Tapi dekat dalam syurga nanti, ya Allah aku telah mendapat keampunanmu. Aku dah. Dia layak untuk menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Okay, so tuan-puan sekalian, saya nak selitkan tu sikit je pada ayat 27 sebab saya tak kupas part ni lagi. So, adanya adalah saya buat kesimpulan, penghuni syurga layak untuk rasa pentingkan diri sendiri. Sebab tuan-puan sekalian mungkin ada daripada kalangan muslim yang mungkin terfikir, kenapa ustaz dekat dunia dulu dia sangat concern kepada orang. Sebut kamu, kita. Dia we, dia bersemangat, dia ada semangat we, kita. Tapi kenapa masuk syurga tiba-tiba dia betulkan menjadi semangat dia, semangat aku. So kenapa? Sebab dia yang dapat. Dan dia layak untuk nak rasa bersifat keakuan dekat dalam syurga nanti. Dia layak. So itu dia punya correlation lah. Kenapa awal-awal waktu dekat dunia nampak kekitaan punya semangat, tapi kenapa masuk dalam syurga semangat keakuan yang ditonjolkan oleh lelaki hujung kota ni. Okay, clear? Yang tu je saya tak kupas pada sesi yang sebelum ni tuan-puan sekalian. Okay, baik. Jom kita sambung ayat yang baru pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-30. So ayat ke-30 ni tuan-puan sekalian datang
setelah Allah bagi tahu waktu ashab al-qaryah yang dah start beriman setelah lelaki hujung kota meneruskan bicaranya, ada di sana orang-orang yang mula menunjukkan tanda-tanda keiman. Dan bila mana lelaki hujung kota itu dibunuh dan syahid depan mata mereka, tuan-puan sekalian, selaku orang yang baru memeluk agama Islam, mereka sudah menganggap orang yang sama-sama memeluk Islam dan beriman kepada Allah ini adalah saudara mereka. So depan mata mereka, saudara mereka dibunuh depan mata mereka. Mereka ada rasa gelojak di hati, tak puas hati dengan tindakan-tindakan orang-orang tak beriman membunuh orang beriman depan mata mereka. Lalu mereka beranggapan dan mereka berharap pada waktu itu, ya Allah, turunkan satu tentera daripada langit yang boleh menghancurkan semua orang-orang yang telah membunuh saudara kami. So itu dalam hajat mereka, cetusan hati mereka, harapan mereka pada waktu itu. Tapi Allah kata, kenapa kau nak minta aku turunkan tentera daripada langit menghancurkan mereka? Aku punya tawaran untuk menghancurkan manusia, aku boleh buat sekejap daripada itu. Lebih hebat daripada itu. Kalau nak utuskan tentera, mungkin prosesnya agak lama. Sebab nak kena buka tawaran, siapa nak jadi tentera, siapa nak turun, nak kena arahkan, nak kena buat apa. Ambil masa. Aku punya suggestion, wahai manusia yang beriman, untuk makluman kamu, kuasa aku punya level bukan setakat boleh hantar tentera daripada langit je. Itu pun dah cukup hebat dah, dan kamu sangat berharapkan perkara itu berlaku. Tapi aku punya kuasa, ini Allah nak bagi tahu, aku punya kuasa lebih daripada itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khami in kanat sayhatan wahidatan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah kata dengan satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tidak hidup lagi. Tentera itu memerlukan pertolongan, backup. Tapi Allah kata dengan Allah sendiri, dengan satu pekikan Allah hantarkan kepada manusia, habis. Manusia akan mati dan dalam keadaan sunyi sepi. Kenapa khamidun disebutkan maksudnya adalah sunyi sepi? Kenapa? Kenapa idenya adalah mati yang digambarkan sunyi sepi? Baik. Ada orang, bila mana dia terkena azab, contoh macam kita ambil, ada orang lah contoh macam, dia sakit. Contoh, dia sakit. Kan, dia mungkin menghadapi sakaratul maut, tapi disebabkan kesakitan. Disebabkan kesakitan yang dia alami, maka dia menghadapi sakaratul maut lah. Cuma tuan-puan sekalian, nak katanya, ada orang yang menuju kematian, bila dia ditimpa azab ataupun satu seksaan, dia akan meraung-raung dulu. Okey, saya rasa contoh yang paling mudah begini, tuan-puan sekalian, contoh macam orang yang kena rejam. Kan ada hukuman dalam Islam, ada rejam sampai mati kan? Tuan-puan sekalian, bila mana kena rejam itu, sakit tak? Memanglah memang nak suruh sampai mati, tapi sebelum nak mati tu seksa tak? Dan orang yang kena rejam tu akan meraung meronta-ronta tak? Kan? Dia akan meraung meronta-ronta dan akan ada bunyi bising. Akan ada bunyi bising. So nak kata menuju kematian itu dia akan terpekik terlolong kerana menahan kesakitan sampailah dia mati. So bila dia mati tu baru dia senyap. Tapi Allah kata dengan satu pekikan yang Allah hantar itu, Allah tidak menggambarkan nak katanya cepatnya mereka terkesan lalu mati disebabkan azab Allah tu, dengan Allah kata satu pekik ni saja mati terus, sudden death, mati tu sepi terus. Nak kata itu yang Allah nak bagi tahu, dengan kuasa Allah bila nak menghukum manusia, dengan kuasa Allah untuk mematikan manusia, Allah boleh hantar satu blow, satu pekikan sahaja, dan pekikan itu menyebabkan sudden death. Mereka tak sempat nak rasa macam ada menuju kepada kematian tu, nak kena terpekik terlolong, tak perlu. Dia Allah kata satu pekikan, sudden death. Semua senyap, sunyi sepi. Mati, sunyi sepi. So ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun sebutlah, ya hasratan 'alal ibad. So auzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang baru pada hari ini. Ya hasratan 'alal ibad. So saja saya nak bawa tu paskan pada ayat sebelum ni supaya nampak relationship. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terjemahannya adalah, sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-olokkannya. So nak kata tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengingkari kebenaran ini, Allah kata ya hasrah.
dia akan jadi seseorang yang sangat-sangat menyesal dan kecewa satu hari nanti. So nak kata tuan-puan sekalian, ya hasratan ni nak katanya dia bukan sekadar penyesalan biasa, tapi penyesalan yang teramat-amat besar. Orang kata big disappointment. Kan kalau kita menyesal biasa tu kan kadang kita mungkin akan rasa macam nak buat lagi, kan? So penyesalan yang tidak, orang kata tidak solid. Tapi perkataan ya hasratan adalah ibad, itu adalah satu penyesalan yang totally solid. So itu adalah hasrah. Okay? Hasrah adalah penyesalan yang solid, tuan-puan sekalian. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan penyesalan yang solid? Dan apakah beza dengan penyesalan yang biasa? Seperti mana saya sebutkan tadi, penyesalan biasa adalah dia akan ada possibility, dia menyesal lah. Oh, aku menyesal lah tinggal solat contoh. Aku menyesal lah berbohong kepada orang tu. Dia menyesal. Tapi penyesalan itu tidak menjamin dia untuk tidak menjamin dia untuk tidak repeat perkara itu lagi. Dia mungkin menyesal pada hari ini, contoh macam lepas 2-3 hari, 4-5 hari ataupun sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia mengulangi balik perkara yang pernah disesali bulan lepas. Perkara yang pernah disesali 3-4 hari yang lepas. So itu adalah penyesalan yang biasa. Tapi bila Allah menggunakan perkataan ya hasratan 'alal ibad dalam ayat ini, dia adalah solid disappointment. Yang mana penyesalan ini tak akan menyebabkan dia berpatah balik untuk mengulangi benda-benda yang mereka sesali. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Al-Mulk yang kita pernah bincang sebelum ini, sebelum kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Mulk dulu kan. Dalam surah Al-Mulk, kita akan tahu tuan-puan sekalian, di sana ada bab Allah merakamkan terlalu banyak penyesalan ahli neraka. Antaranya apa tuan-puan sekalian? Bila mana penghuni neraka ditanya, apa benda? Khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Waktu kat dunia dulu tak ada ke Rasul datang kepada kamu memberikan ancaman peringatan tentang hari yang kamu lalui sekarang ini? Tak ada ke Rasul yang memberitahu kebenaran bahawasanya neraka itu wujud, syurga itu wujud dan neraka disediakan bagi mereka yang mengingkari kebenaran? Neraka disediakan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah? Tak ada ke Rasul datang kat kamu dulu bagi tahu tentang perkara ini? Dan apakah jawapan mereka tuan-puan sekalian? Jawapan mereka adalah qalu bala qad ja'ana nadhir. Kan? Demi sesungguhnya telah datang kepada kami nadhir itu. Dekat dunia dulu memang ada rasul yang datang kepada kami. Tapi apa kami lakukan? Fakadzabna, kami dustakan dia. Sama tak dengan konotasi ayat ke-30 surah Yasin? Sama je. Iaitu mereka memperolok-olokkan ya'tihim rasulun illa kanu bihi yastahzi'un. Datang Rasul dekat mereka, mereka buat apa? Yastahzi'un. Mereka menghina, mereka memperolok-olokkan Rasul itu. Sama tak dengan apa penyesalan penghuni neraka yang dirakamkan dalam suratul Mulk? Sama. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala. Mereka mendustakan, bahkan mereka menghinakan Rasul itu dengan mengatakan ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu dakwakan kamu Rasul yang diutuskan oleh Tuhan, tapi kami merasakan Tuhan tak utuskan apa-apa, melainkan kamu Rasul adalah fi dhalalin kabir, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dahlah reject kebenaran, menolak Rasul, bahkan tak cukup dengan tolak reject, dia menambahkan lagi kata-kata yang menghinakan Rasul itu. So antara dialog menghinakan Rasul yang seperti mana dirakamkan dalam suratul Mulk, dia mengatakan Rasul-Rasul itu adalah orang yang bukan diutuskan Allah, dan Rasul itu berada fi dhalalin kabir, dalam keadaan kesesatan yang besar. Begitu. Itu yang dimaksudkan yastahzi'un. Mereka istihza, mereka menghinakan Rasul-Rasul pada waktu itu. So, macam mana lagi rakaman penyesalan yang mereka disebutkan oleh Allah dalam suratul Mulk dan ayat selepas itu tuan-puan sekalian. Kan? In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Dia kata apa? Alangkah law kunna, dia guna perkataan kalau. Biasa orang guna kalau ni tuan-puan sekalian bila kita ni biasa guna kalaulah. Dia bukan kalau, dia kalaulah. Laula itu maksudnya kalaulah. Biasa perkataan kalaulah ni digunakan waktu bila tuan-puan sekalian? Kita tak biasa guna. Betul lah sebab kita dah belajar kan perkataan kalau ni tak molek. Tapi biasa orang yang guna perkataan kalaulah ni biasa menggambarkan apa tuan-puan sekalian? Biasa menggambarkan apa? Penyesalan. Yes. Menggambarkan penyesalan. So kalaulah dalam surah Al-Mulk dia kata kalaulah.
Lau kunna, kalaulah aku dulu menjadi orang yang nasma'u. Lau kunna nasma'u au na'kilu. Kalaulah kat dunia dulu waktu aku hidup mendengar dan berfikir apa yang disampaikan oleh rasul-rasul ini, makunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tak akan tergolong dalam golongan orang-orang yang dibakar dalam api yang menjulang-julang ini. So nampak tak? So betul tak apa yang disebutkan dalam ayat ke-30 ni? Ya hasratan 'alal ibad, akan menyesal yang teramat-amat menyesallah hamba-hamba yang mendustakan, yang mengingkari dan menghinakan rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. So tuan sekalian, memang betul. Berlaku pun disebutkan dalam surah lain macam mana mereka menyesal. Dan mereka menyesal tentang apa tuan sekalian yang kita dah bincang dalam suratul Mulk sebelum ni. Penyesalan mereka yang paling besar adalah mereka tidak dengar dan mereka tidak fikir. Dan antara fikir dengan mendengar, Allah mengutamakan, mendahulukan mendengar dulu baru fikir. Ada orang hari ini dengar tak nak tapi fikir nak. Akhirnya tuan-puan sekalian menyebabkan apa? Menyebabkan dia jadi orang yang suka berbantah-bantah, berikhtilaf, bercanggah-canggah. Sebab yang diutamakan bukan mendengar, yang diutamakan adalah berfikir dan merespon. Kan? Sebab itu yang akhirnya poin-poin tu tak berjaya nak dibumikan dan disampaikan sebab mereka bukan nak mendengar, mereka nak berfikir dan nak merespon. Percayalah tuan-puan sekalian, mendengar ini tidak akan menjatuhkan apa-apa pun, tidak akan merugikan apa-apa. Dengar dulu. Sebelum kita nak fikir, Allah suruh dengar dulu. Bukan terus fikir. Ni dengar macam tak nak dengar, tiba-tiba kita fikir, kita bagi tahu pendapat kita. Bahaya. Okay? So penyesalan mereka yang disebutkan pertama sekali oleh Allah, yang Allah kata ya hasrah ini, apa penyesalan mereka yang pertama? Mereka kat dunia tak nak dengar. So mendengar ni tuan sekalian adalah perkara yang sangat signifikan, yang boleh menentukan seseorang sama ada ke syurga atau ke neraka tau. Ingat, dengar ni benda-benda biasa ke tuan sekalian? Dengar dulu. Kan? Kalaupun ada orang nak bercerita sesuatu tuan-puan sekalian, benda-benda buruk tentang seseorang, dengarkan dulu daripada pihak dia sendiri. Kadang-kadang apa yang kita dengar itu tak semestinya betul. Yang ni khususnya bila kita melibatkan benda-benda yang buruk kita dengar tentang seseorang lah. Kan? Kita dengar benda buruk, tapi adakah kita mendengar sisi ataupun daripada pihak orang-orang yang dituduh? Orang-orang yang diburuk-burukkan. So dengar ni dia banyak menyelesaikan masalah. Kan? Dalam rumah tangga, mendengar ni juga sangat penting. Dalam apa lagi? Dalam apa juga keadaan? Dalam sebagai seorang bos dengan staf-staf yang dekat bawahannya, mendengar ini juga sangat penting tuan-puan sekalian. So mendengar ni dia banyak menyelesaikan masalah, dan ultimate masalah yang diselesaikan kepada manusia bila dia mendengar ni adalah dia boleh selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dalam komunikasi seharian, dalam kehidupan, banyak mendengar ni membantu. Tapi dalam bab syurga neraka pun mendengar ni sangat-sangat membantu tuan-puan sekalian. Jadilah seseorang yang mendengar. Kan? Bahkan Barat mengiktiraf mendengar ni banyak menyelesaikan masalah. Sebab itulah apa kata Stephen R. Covey ke apa benda siapa tah antara figura Barat, motivator Barat ni, seek to understand to be understood. Kan? Seek to understand to be understood. So kalau kita nak to be understood, kita nak orang faham kita kena understand dulu. Kan? So in order to understand, we must listen. Kata dia, in order to understand, we must be a good listener. Okay, so saya ingat dia punya istilah. In order to understand, we must be a good listener. Untuk memahami, kita kena jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. So orang Barat pun mengiktiraf idea yang Allah bawakan. Kenapa kita hari ini masih lagi menafikan tentang dengar-mendengar? Dan apa jauh situasi yang kita lalui pada hari ini. So itulah masuk ayat ke-30. Bila Allah kata mereka akan berada dalam satu penyesalan yang solid kerana menghina dan memperolok-olokkan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan sekalian, ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kenapa kamu tergamak untuk mendustakan Rasul,
mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah. Tidakkah kamu melihat? Seolah-olah macam Allah tarik perhatian kita. Tidakkah kita melihat? Tidakkah kamu melihat? Bagaimana aku menghancurkan kaum-kaum sebelum kamu, kaum-kaum kurun sebelum kamu, dan asbab mereka dihancurkan adalah sebab mereka tidak beriman kepada Allah. So, tuan-puan sekalian, perasan tak kenapa penting kita belajar sejarah-sejarah umat terdahulu? Kita belajar tentang Firaun, kita belajar tentang Bani Israel, kita belajar tentang kaum Thamud, kaum Ad, tuan-puan sekalian. Kita belajar tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan sebab kita nak kata teruk Firaun ni. Kan? Berapa ramai kita hari ini, tuan-puan sekalian, bila kita membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Quran, bila mana sampai babak kita membaca ada kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, kita memilih tindakan bagaimana tahu? Kita kata, teruklah Firaun. Apakah patut dia buat macam ni? Kita jadi orang yang sebegitu. Kita jadi orang yang memakai topi untuk menyalahkan. Kita menerukkan lagi keadaan yang telah Allah menggambarkan, dia sudah teruk. Kita kata kita menerukkan Firaun, kita memburuk-burukkan lagi orang yang buat salah Al-Quran. Apa kepatutnya, apa relevannya, tergamak dia, kan? Tapi tuan-puan sekalian, bila kita baca babak ini, yang seharusnya kita menjadikan fokus adalah untuk diri kita. Untuk diri kita. Bagaimana kita nak membaca kisah-kisah kaum-kaum yang diadab ini dan kita gunakan untuk diri kita? Macam mana? So, kita belajar apa sikap-sikap yang mereka ambil sampai Allah binasakan mereka. So, apa sikap mereka? Contoh sikap mereka adalah mereka suka mendustakan Rasul. Mereka tak nak mendengar. Mereka orang kata apa lagi? Mereka suka orang kata mengejek-ngejek. Berdusta, patu nak beriman perlukan bukti, kan? Dia seperti mana kaum Thamud. Kaum Nabi Saleh ni tuan-puan sekalian, saya ada bentang topik Nabi Saleh 3 ke 4 minggu yang lepas. Tuan-puan sekalian, antara sebab kenapa Allah mengazab kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh, adalah di samping kita semua tahu dia telah membunuh naqatullah, dia telah membunuh unta Nabi Saleh tu, tapi antara dosa mereka kepada Allah adalah mereka ni kalau nak beriman, mereka suka mahukan proof dan bukti. Bila mana mereka nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka suka nak ada proof dan bukti. Contoh, nak kena beriman kepada Nabi Saleh. So, apa bukti Nabi Saleh ni betul-betul? Betul-betul. Dia macam pemimpin pula. Apa bukti Nabi Saleh betul-betul benar? Betul-betul macam pelik pula kan? Okay. Apa bukti Nabi Saleh ni betul-betul benar? Kan? So, maka dia minta kepada Nabi Saleh, dan secara subliminalnya mereka minta pada Tuhan yang Nabi Saleh dakwakan itulah. Dia minta pada Allah lah sebenarnya. Kalau betul lah Nabi Saleh ni adalah Rasul, tunjukkan keajaiban yang boleh didatangkan oleh Nabi Saleh. So sebab itulah tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Saleh pun bagi tahu, betul ke ni? Sebab dia kata macam ni, cagaran mereka punya janji, kalau Nabi Saleh boleh menghadirkan satu keajaiban kepada mereka, maka kalau keajaiban itu telah mengujakan diri mereka, mereka rasa teruja dengan melihat keajaiban itu, maka mereka berjanji mereka akan beriman kepada Nabi Saleh. Mereka akan beriman kepada Allah. Itu janji mereka. Kan? Tapi ternyata tuan-puan sekalian, bila keajaiban itu telah datang, iaitu unta yang tidak pernah kering susu walaupun sekali minum, membekalkan susu kepada seluruh kaum Thamud, tapi mereka still tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So perangai mereka yang pertama, mereka nak beriman, mereka nak bukti. Tapi lepas datang bukti, mereka tak nak beriman pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita? So kalau kita kata, Ustaz, rupa-rupanya macam mana Ustaz katakan tadi, membaca kisah-kisah orang yang diazab ini ada pengajaran untuk kita. So kita tengok apa sikap mereka. Sikap mereka yang dulu adalah antara sebab mereka diazab, mereka nak beriman, mereka perlukan bukti. Tapi lepas bukti datang, mereka memperolokkan bukti itu. Mereka mengkhianati bukti yang telah didatangkan kepada mereka. So kalau kita nak sesuaikan dengan konteks hari ini, ada tak orang-orang yang hari ini nak beriman, nak beribadah, nak mentaati Allah, dia suka sesuatu yang ada proof? Ada tak ada? Orang yang nak beriman, contoh kita ambil dalam konteks beribadah lah. Kan, ada benda-benda ibadah yang Allah kata itu adalah khusus untuk orang yang mengaku agama Islam, dan kalau dia mengaku agama Islam, mereka dia wajib buat benda itu. Antaranya adalah 5 rukun Islam itulah.
Antaranya adalah solat, puasa di bulan Ramadan tuan-puan sekalian. Ada tak orang pada hari ini nak melakukan kewajipan-kewajipan ini, dia mahukan bukti-bukti tertentu terlebih dahulu? Ada ke tak ada? Ada, Ustaz. Contoh macam mana? Kita Solat. katakan ada tu. Kan? Solat. Macam solat kan? Dia nak kalau datangkan sesuatu yang berikan kesihatan kepada badan. Ya, betul Puan Nurihan. Kadang-kadang kan kalau nak suruh solat saja, dia tak nak solat. Tapi kalau solat tu tiba-tiba ada orang nak share, rupa-rupanya solat ini membetulkan postur badan, dia akan mengelakkan kita jadi seorang yang membungkuk. Adalah studi terkini kan tuan-puan sekalian, dengan pergerakan-pergerakan solat tu dia membantu postur badan. Kan? Tapi sebelum dia dengar pasal solat membantu postur badan tu, dia tuan-puan sekalian tak nak solat. Kebetulan pula dia tengah sakit belakang tuan-puan sekalian, ada orang duk kongsi solat adalah terapi dia, maka dia baru nak solat. Dia baru nak solat. Kan? Lagi puasa. Buat puasa di bulan Ramadan pun kes yang sama juga. Ya. Iaitu dia berpuasa, tapi masa time dia dapat perintah ataupun dia tahu sebagai seorang Muslim kena berpuasa, dia tak nak puasa dulu. Dia nak kena tunggu ada bukti dulu. Ada orang share pasal, kalau kita berpuasa, dia akan membantu proses pencernaan. Dia akan meningkatkan lagi immunity system dan sebagainya. Masa tu barulah dia nak percaya segala perintah yang telah Allah turunkan untuk dilakukan secara wajib itu. Masa tu baru dia nak percaya untuk nak beribadah kepada Allah. Sedangkan tuan-puan sekalian, nilai hamba dan pencipta, bila pencipta suruh sesuatu, kita kena terus sami'na wa ata'na. Tak ada pula Allah kata bila datang satu perintah daripada Tuhan kamu, kamu kena fikir dulu. Kamu kena kena tanya dulu. Kamu kena cari bukti dulu. Tak ada. Allah kata bila Tuhan bagi perintah, nilai kehambaan adalah sami'na wa ata'na. Dia kena terus dengar dan kena terus taat. Tuan-puan sekalian, kita mampu tak nak buat macam tu pada hari ini? Bila Allah bagi perintah, kita terus sami'na wa ata'na. Sebab itu para Nabi diutuskan daripada kalangan manusia. Di saat kita merasakan, boleh ke manusia ni terus taat lepas dengar perintah daripada Tuhan? Ya ke? Manusia boleh buat ke? Dengar terus buat. Kan? Dengar terus buat. Macam boleh ke manusia buat macam tu? Sebab tuan-puan sekalian, Nabi-Nabi kita menunjukkan at the worst case scenario, dalam keadaan yang paling worst sekalipun, kerana Allah perintahkan, memang kena dengar dan terus taat. Walaupun benda yang telah diperintahkan itu seolah-olah macam tidak rasional pada fikiran kita, tidak kena pada penglihatan kita dan pengamatan kita, tapi sebab Allah yang suruh, maka dia akan terus menjadi relevan untuk kita dengar dan taat. Begitu. Contoh, saya ambil, walaupun ada perintah yang nampak macam irrational, walaupun tak nampak macam tidak kena pada pengamatan dan tidak kena pada kita punya rasional akal. Contoh, macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kan tuan-puan sekalian, waktu dia kat lembah tua, satu Allah lantik dia sebagai Rasul. Dan antara benda-benda awal yang Allah uji Nabi Musa ni dalam pelantikan sebagai Rasul adalah Allah suruh Nabi Musa buka selipar. Nabi Musa tak ada pula tanya kepada Allah, kenapa nak kena buka selipar? Kan? Fakhla'na alaik. Allah kata buka sepatu. Kan? So bila Allah kata buka sepatu, dia buka sepatu. Dia buka selipar dia. Tak ada pula nak tanya, kenapa nak kena buka selipar? Tak ada. Sami'na wa ata'na. Lalu Allah suruh Nabi Musa campak tongkat dia. Fa'alqihi. Kan apa nak? Macam mana dia perintah? So Allah minta lemparkan tongkat tu. So bila lemparkan tongkat, tak ada pula nak kena tanya pada waktu itu, kenapa nak kena lempar tongkat ni, ya Allah, ni tongkat aku ni, kenapa nak kena buang, nak kena lempar ni? Tak ada pun Nabi Musa bertanya pada waktu itu. Kenapa nak kena lempar? Tak ada. So bila mana Allah suruh Nabi Musa pula, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi jumpa dengan Fir'aun, sebab Fir'aun tu telah melampaui batas. Kan? Lepas dilantik sebagai Rasul, Allah minta Nabi Musa untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun, bersihkan Fir'aun, sebab Fir'aun dah melampau sangat. Kalau korang tahu puan sekalian, Nabi Musa ni ada alasan yang sangat kukuh untuk nak menafikan perintah Allah. Kenapa? Sebab sebelum Nabi Musa dilantik sebagai Rasul dekat lembah tua tu, Nabi Musa dah melarikan diri daripada Mesir. Kenapa Nabi Musa larikan diri daripada Mesir? Sebab dia terbunuh satu Kibti tu.
Dan disebabkan dia terbunuh Kipti itu tuan sekalian, sebab nak leraikan pergaduhan, dia terbunuh Kipti itu. Kan? So bila mana telah terbunuh Kipti itu, maka Nabi Musa larikan diri sebab Firaun dengan konco-konconya dah keluarkan waran tangkap kepada Nabi Musa. So larikan diri ke mana? Larikan diri ke Madian. Larikan diri ke Madian tuan sekalian. Okey, larikan diri ke Madian. So bila mana larikan diri ke Madian tuan sekalian, selamat dekat Madian 10 tahun. Lepas 10 tahun selamat dekat Madian daripada kejaran Firaun tuan sekalian, tiba-tiba Allah perintahkan pergi masuk balik Mesir, jumpa Firaun. Dekat Mesir tu tuan sekalian, Nabi Musa ni adalah most wanted person. Orang yang paling dikendaki sebab dulu dah keluarkan waran tangkap, Nabi Musa lari. So ibaratnya Nabi Musa dah lah lari daripada Mesir, tiba-tiba Allah punya perintah tu jumpa Firaun. Maksudnya apa? Masuk Mesir semula. So bila masuk Mesir semula tuan-tuan sekalian, dalam keadaan Mesir sedang mencari Nabi Musa, ini seolah-olah satu percubaan untuk membunuh diri ya. Kita pergi larikan diri sebab nak selamatkan diri, tapi tiba-tiba Allah suruh masuk balik Mesir, tempat yang orang tengah duk cari kita. Kan? So dia seolah-olah macam cubaan membunuh diri, ataupun kita istilahkan hulurkan tengkuk untuk disembelih. Kita istilahkan hulurkan tengkuk untuk disembelih. So ibaratnya begitu. So tuan-tuan sekalian, nak katanya Nabi Musa bila dengar perintah daripada Allah, walaupun dia ada a very good reason, tak patut ya Allah, ini macam percubaan bunuh diri, ini adalah hulurkan tengkuk untuk disembelih. Mana logiknya perintah yang telah kau datangkan kepada aku ya Allah sekarang ini? Tuan sekalian boleh mute tak semua mikrofon sebab ada gangguan Okay, baik. So tuan sekalian, nak katanya bila dia kata dia kata dia boleh nak membentangkan rasional akal fikirannya, tetapi tidak digunakan, tidak disebut pun oleh Nabi Musa pada waktu itu. Bila Allah perintahkan terus sami'na wa ata'na. Puan sekalian, sekali lagi boleh tak minta sebaik untuk mute suara sebab ada gangguan ya. Okey baik. So tuan-puan sekalian, gambaran sebegitu. So bila mana kita baca, rupa-rupanya memang itulah nilai hamba dengan pencipta. Pencipta bagi arahan, pencipta bagi perintah, kita wajib untuk sami'na wa ata'na. Kita kena dengar dan kita kena taat. Tak boleh kita nak persoalkan pun. Kita belajar boleh, tapi jangan persoalkan. Nak persoalkan boleh, jangan salah faham Ustaz, macam diktator sangatlah agama Islam ni. Suruh buat. Betul lah, itu asasnya dalam beragama. So bila kita beragama, kita mengakui bahawa Tuhan kita adalah Allah. So bila Allah sebagai Tuhan, layaklah Tuhan bagi perintah pada hamba dan hamba wajib taat. Tapi ini tidak bermakna Allah tidak membuka peluang untuk kita nak mencari rasa kepuasan dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, dalam i'tiqad kita kepada Tuhan. Boleh bertanya soalan, tapi soalan itu wajib berstatus as-su'al lil istifham. Soalan yang ditanya untuk kita menambahkan kefahaman, menambahkan kekuatan untuk kita terus beriman kepada Allah. Yang itu dibenarkan. As-su'al lil istifham. Saya ulang, as-su'al lil istifham. Soalan-soalan yang bertujuan untuk kita menambahkan kefahaman. Yang tu boleh, sebab itu proses pembelajaran untuk menambahkan keyakinan, menambahkan kekuatan untuk kita mudah untuk taat perintah Allah. Tak apa. Yang salahnya adalah seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka bertanya soalan juga bila Nabi menyampaikan poin-poin akidah. Tapi as-su'al yang dimunculkan adalah as-su'al lil istihza. Yang ni. Ayat ke-30 tu kan. Kanu bihi yastahzi'un. So yang tak boleh, soalan yang tak dibenarkan adalah as-su'al lil istihza. Soalan-soalan tujuan untuk meragukan ataupun untuk menghinakan. Yang tu tak dibenarkan. Tanya soalan boleh, tapi soalan itu mestilah untuk kita menambahkan kefahaman. Tak boleh untuk meragukan ataupun menghinakan pembawa mesej kebenaran. Boleh tak? So, tuan-puan sekalian, itulah yang dimaksudkan. So, bila Allah kata 31, Allah kata tak ke kita tengok. So, Allah suruh kita perhati. Alam yarau. Allah tak, kalau tengok terjemahan tak nampak perhati tu. Tapi kalau ikutkan yara ni, dia datang perkataan ra'a. Itu word dia. Ra'a tu maksudnya lihat. Alam tara, tidakkah kamu melihat kan? Alam yarau. So yarau kat sini maksudnya melihat. Terjemahan tak sebut melihat. Dia kata mengetahui. Tapi yarau dekat sini maksudnya melihat. So Allah suruh kita lihat.
perkara ini. So lihat dekat sini bukan maksudnya lihat dengan mata kasar. Kita takkan mampu dah nak melihat Firaun dibinasakan, orang-orang sebelum ini dibinasakan depan mata kita. So at least kita boleh melihat dengan mata hati. So bila kita tahu cerita mereka, kita akan sebolehnya nampak jelas tahu bagaimana kita tak nak repeat kesilapan mereka. Kita jelas dan tahu apa perkara-perkara yang tidak boleh kita ulangi. Itu. So itu yang Allah bangkitkan ayat 31. Mereka ni tak tahu ke? Mereka tak pernah tengok ke macam mana aku binasakan orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasulullah ketika dahulu. So dengan perbuatan mereka lakukan sekarang ni, seolah-olah mereka repeat the same mistake. So if they repeat the same mistake, logically they will be same effect. Akan ada kesan yang sama. Kesilapan yang sama akan membuahkan kesan yang sama. Kan? So tuan-puan saya nampak So itu yang dimaksudkan ayat 31. So hari ni cuba elakkan kita, ni tadabbur cuba elakkan kita membaca kisah-kisah kaum dia adab ini dengan menghalakan teruknya orang yang melakukan ataupun yang diceritakan dalam ayat tersebut. Tapi yang sebaiknya adalah kita tengok cerita ini, kita dengar cerita ini dengan memakai satu sikap, iaitulah ini sikap mereka. So saya tak nak repeat, saya tak nak buat sama seperti sikap mereka yang dibinasakan oleh Allah. Begitu. Itu cara sepatutnya kita baca. So bila kita kata saya tak nak repeat the same mistake, maka itulah tuan-puan sekalian yang kita katakan tuan-puan sekalian, kita mengambil pengajaran daripada orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu ayat ke-32 Allah bagi tahu wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat pembicaraan kami, semuanya di bawah hadir. Sebab tuan-puan sekalian dalam ayat sebelum ni, yang penutup ayat tadi adalah ilaihim la yarji'un. Kita akan dikembalikan kepada Tuhan untuk dihisap dan untuk dibalas. So bila sebut yarji'un dekat situ, Allah menghalakan kita akan kembali, bukan sekadar kembali semata-mata, tetapi kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan kita akan diukur, kita akan dihisap, kita akan dihitung setiap perkara-perkara yang kita lakukan dekat muka bumi. So Allah kata, bila babak kita akan bertemu dengan Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah, kita memang akan kembali dalam keadaan memang sewajib-wajibnya kita kembali. Dia bukannya satu status pilihan. Bila Allah kata kita akan dikembalikan, so dikembalikan nanti itu bukannya pilihan. Dia bukannya pilihan macam tengoklah saya nak kembali, saya kembalilah kepada Tuhan nanti dekat akhirat nanti. Tak. Dia adalah satu pengembalian yang wajib. Kita wajib akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah kata wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan jami' semuanya sekali ladaina muhdarun akan pasti dihadapkan di hadapan Allah, dihadirkan di hadapan Allah. So Allah tak guna perkataan yahdurun, Allah guna perkataan muhdarun. Yahdurun mereka hadir, tapi muhdarun mereka dihadirkan. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Maksudnya apa? Walaupun ada orang tak nak kembali kepada Allah, Allah kata mereka pasti akan dihadirkan depan Allah nanti. Dan tuan-puan sekalian, macam mana cara Allah nak panggil kita untuk menghadirkan kita depan Allah nanti? Macam mana cara? Contoh kan dekat dunia dulu, waktu kita dekat dunia, contohlah, bukan kita lah, katakanlah pada zaman Nabi dulu. Waktu Nabi membuat dakwah, melakukan dakwah, menyeru untuk semua orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah Nabi nak ajak orang kembali pada Allah ni Nabi sebut sekali je? Tuan-puan sekalian, kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Sekali tu Nabi sebut, adakah terus orang beriman kepada Allah dan Rasul pada waktu itu? Dengan sekali sebutan saja? Tak kan? Sebab bila Nabi itu menyampaikan dakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, marilah tuan-puan sekalian kita beriman kepada Allah, marilah kita kembali kepada pencipta kita, kembali kepada Tuhan kita, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pesan ini untuk nak biar orang betul-betul kembali kepada Allah tak cukup dengan disebutkan sekali. Kadang-kadang kita kena sebut berulang-ulang kali. Hari ni cakap tak berkesan. Esok cakap tak berkesan.
Lusa cakap tak berkesan. Mungkin lepas 2-3 tahun kita sebut benda sama, pada tahun kedua tu barulah aku nak kembalilah kepada Allah. Masa tu barulah dia betul-betul nak bergerak kembali kepada Allah. Dalam masa mudah memerlukan 2 tahun seruan yang berterusan berulang-ulang kali untuk orang bergerak mengganjakkan kakinya untuk kembali kepada Allah dekat dunia. Gitu. Tetapi tuan-puan sekalian, macam mana cara untuk Allah panggil manusia ni kembali dekat dia, menghadap dia, hadir dekat dia waktu dekat akhirat nanti? Allah kata dekat dunia dulu, ya betul lah Nabi-Nabi ni kena panggil banyak kali sebab dia pun manusia. So kamu pun pertikaikan sebab dia manusia, kamu susah nak dengar cakap dia sebab dia tu macam manusia macam kamu juga. Tapi Allah kata dekat akhirat nanti, untuk aku panggil kamu semua datang menghadap aku nanti, aku tak perlu panggil banyak kali. Cukup dengan Allah panggil 1 kali sahaja, semua akan bingkas bangun daripada mimar qadina, daripada tempat tidur mereka, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan hadir kepada Allah hanya dengan 1 kali panggilan sahaja. Tuan-puan sekalian. So dalam ayat 32 ni Allah just bagi tahu semua akan kembali. Tapi saya tambahkan dia sebab nanti dalam surah Yasin tuan-puan sekalian pada ayat yang kejap saya tengok Astaghfirullahalazim, kita tengok ayat berapa ayat yang ke mana tuan-puan sekalian, saya cari. Terlebih dah ni, jap. Ayat yang ke Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian ingat lagi tak ayat ni? Ayat ke berapa tuan-puan sekalian yang Allah sebut? Ni ayat yang ke 53. So tadi kita bincang ayat ke 32 kan? Ayat ke 30. Ayat ke 30 bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian bahawasanya semua akan dikembalikan, tidak ada pengecualian. Cuma tadi saya tambahkan nilai macam mana cara Allah panggil untuk kita kembali tu. Allah sebut dalam ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Sama tak sama dengan ayat tadi? Sama kan? Kan jami'un ladaina muhdarun. So dalam ayat tadi Allah kata jami' semuanya akan kembali kepada Allah, dihadirkan kepada Allah. Tapi ayat yang ketiga menambahkan lagi macam mana cara Allah panggil semua makhluk-makhluk yang diciptakan start daripada Nabi Adam sampai makhluk terakhir hidup kat muka bumi ni. Maka Allah kata cukup dengan memanggil dengan sekali panggilan sahaja. Sayhah wahidah. 1 sahaja. Agak-agak macam mana tuan-puan sekalian? Inilah menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku parent nak suruh anak kita tuan-puan sekalian bangkit subuh pun kadang-kadang kena ujuk banyak, kena gerak banyak kali. Kadang-kadang kita sebagai seorang ibu nak minta apa? Nak minta Allahu Akbar, nak minta anak kita datang kat dapur tolong kita. Kadang-kadang anak tu pula tengah tengok cerita kartun kat TV. Kita kena panggil banyak kali tuan-puan sekalian barulah si anak tu datang memberikan pertolongan kepada kita, betul? Tapi dekat akhirat nanti tidak perlu pun, tidak akan ada istilah dan tidak akan ada possibility ada orang tak dengar panggilan Allah. Ada orang tak bergerak untuk menyahut panggilan Allah. Semua pada waktu itu bila Allah panggil, semua akan datang. Semua akan datang. Walaupun sebab bila kita sebut mudharun, didatang tu dalam keadaan dia akan didatangkan juga. Walaupun rasa kaki mereka berat. Sebab apa? Dalam ayat ke-54 tuan-puan sekalian, ayat 54 sekejap. No. Dalam ayat 52, ayat sebelum. Kan bila Allah panggil mereka untuk datang kepada Allah tu kan, mereka akan dihadirkan. Akan ada juga orang-orang yang dia hadir, bergerak menuju Allah, tapi hati mereka tak rela. Bahkan ada orang yang bila mendengar satu panggilan daripada Allah ini, mereka mengatakan, Ya wailana. Dia kata apa? Ya wailana. Mana ya wailana? Sekejap, bunyi apa tu? Okay. Ya wailana. Ya wailana itu bermaksud celaka. Tiba-tiba ada bunyi tu puan sekalian macam terkejut macam bunyi sayhatan satu pekikan satu bunyi. Tiba-tiba ada bunyi datang daripada belakang rak buku saya. Allah ada bunyi apa? Okey. Cuma nak katanya ada orang kata apa? Mereka yang mendengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ini mereka memilih untuk dia datang tapi memilih untuk mengatakan ya wailana, celaka.
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakanya siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, min marqadina, daripada tidur kami tu. Dan waktu dia kat dalam kubur kan tuan-puan sekalian, dia kan tidur. Tapi tuan-puan sekalian, dia orang semua tahu ini adalah satu RNR je, satu tempat singgah je. Yang pastinya nanti dia akan pergi ke tempat yang kekal abadi, sama ada syurga ataupun neraka. So bila nak pergi ke satu tempat yang confirm, tempat yang mereka akan landing dekat situ, maka tuan-puan sekalian, mereka tahu tentang azab neraka macam mana keadaan. Mereka tahu tentang apa yang orang-orang yang beriman akan dapat dekat dalam syurga. So bila mereka tahu mereka tak beriman dan mereka akan masuk dalam neraka, dan neraka itu sangat dahsyat, sangat ngeri tuan-puan sekalian. Mereka kata kubur ni walaupun aku kena seksa pun okey lagi lah nak dibandingkan dengan tempat yang dinamakan neraka. Sebab itulah bila dia dengar panggilan yang mereka kena bangun daripada kubur untuk bergerak menuju ke tempat hisab, dan mereka macam seolah-olah dapat rasa mereka akan masuk dalam neraka. Sebab itu mereka celaka kan. Dia kata ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka betul siapa yang telah gerakkan kami daripada tidur ni. So begitu. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian nanti kita semua akan mati. So bila kita mati nanti tuan-puan sekalian, bila Allah panggil kita nanti dekat dalam kubur nanti, bila kita dah tidur dekat dalam kubur, kita harapkan tuan-puan sekalian nanti dalam kubur nanti kita betul-betul tidur. Bukan tidur yang diselangi dengan siksaan, tapi kita betul-betul tidur dengan rehat serehat-rehatnya. Dan bila Allah panggil kita nanti tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita akan hadir dalam keadaan jiwa tenang, jiwa lapang, dan kita sudah seolah-olah datang dalam keadaan wajah kita berseri-seri. Sebab Allah sebutkan dalam surah Abasa kan, penghuni-penghuni syurga waktu dibangkitkan daripada alam kubur datang kepada Allah, mereka akan datang dalam keadaan wajah mereka wa wujuh yaum idzim musfirah. Wajah mereka berseri-seri ibarat seperti pengantin. Orang-orang yang tak beriman wajah mereka disebutkan juga dalam ayat tu, tapi kita cerita pasal orang beriman, bila mereka datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan datang seperti wajah mereka berseri-seri seperti pengantin. Wujuh yauma idzim musfirah. Dan bukan sekadar mereka ni dalam keadaan wajah mereka berseri, ya. Allah sebut dhahikatum mustabsyirah. Tuan-puan sekalian, kita semua maklum di mahsyar nanti waktu kita menghadap Allah, bertemu dengan Allah, hadir kepada Allah nanti, keadaan itu sangat-sangat ngeri dan sangat-sangat dahsyat. Betul, kita digambarkan masing-masing memikirkan tentang diri sendiri. Mereka jadi seorang yang bersifat nafsih-nafsih, masing-masing diri sendiri. Tak fikir dah pasal orang lain. Tapi hebatnya orang yang beriman kepada Allah, dekat mahsyar yang penuh dengan kekalutan, kelang kabut dan sebagainya, disebutkan sendiri oleh Allah, orang-orang beriman ni wajah mereka berseri seperti pengantin satu. Tapi tanda mereka tak cuak langsung, mereka tenang, mereka bahagia, dan mereka seolah-olah macam telah diberi hint, isyarat oleh Allah, mereka akan dapat nasib yang baik nanti. Mereka boleh buat perkara kedua di samping wajah mereka berseri, dhahikatum mustabsyirah. Mereka boleh tertawa besar, tuan-puan sekalian. Dhahikah ini bermaksud tertawa besar. Macam begitu. Itu yang dimaksudkan dengan ketawa besar, tuan-puan sekalian. Mereka bukan sekadar mereka ketawa, tidak. Mereka ketawa besar, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tergelak besar kerana mereka telah seolah-olah mendapat khabar gembira. Mustabsyirah. So itu gambaran pertama orang yang kembali kepada Allah. Tapi orang yang memilih untuk ya wailana man ba'athana min marqadina ni, yang celaka siapa yang telah menggerakkan kami daripada tempat tidur ni, so wajah mereka, dahlah mereka celakakan panggilan itu. So mestilah cara mereka bergerak untuk berkumpul di mahsyar itu, mestilah dalam keadaan yang tidak berapa nak sedap, ataupun dalam keadaan tak berapa nak senang dan tak tenang. So memang digambarkan pun tuan-puan sekalian wajah mereka. So kalau tadi orang beriman wajah mereka musfirah, wujuh yawma idzin musfirah, dan mereka tergelak besar, dhahikatum mustabsyirah. Tapi untuk orang tak beriman, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. So orang yang tak beriman adalah yawma idzin 'alaiha wujuh yawma idzin 'alaiha ghabar. Wajah mereka dipenuhi dengan debu-debu. Macam mana ayat dia? Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar tarhaquha qatar. Wajah mereka dipenuhi dengan debu-debu dan wajah mereka kelam, kusam, muram, tuan-puan sekalian. Mana taknya tuan-puan sekalian, mereka awal-awal lagi dah celakakan panggilan daripada Allah,
Dan mestilah mereka pada waktu itu kusam mukanya, muram mukanya, takut mukanya, penuh dengan kehitaman mukanya, kelesuan mukanya. Itulah wajah-wajah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi idea tuan-puan sekalian, kembali kepada ayat yang ke-30 tadi, ideanya adalah semua akan kembali kepada Allah, semuanya sekali akan kembali kepada Allah. Sorry, bukan ayat 30, 32. Semua akan kembali kepada Allah, jami'un ladaina muhdarun, tapi cara dia macam mana? Explain by ayat 52 dengan 53 surah yang sama. Okey. 52 53 surah yang sama. So itu ayat ke-32 lah. Okay. So kita masuk ayat yang ke-33. So sempatlah kita masuk fasa yang ketiga pada hari ini tuan-puan sekalian. Sebab ayat 32 adalah fasa ayat terakhir untuk fasa yang kedua. So, fasa pertama kan daripada atas. Fasa kedua kan daripada belakang. Iaitu sejarah. So kita dah baca daripada ayat ke-13 sampai ayat 32. So itu adalah fasa yang kedua. So bila masuk saja ayat ke-33, kita akan masuk fasa yang baru. So tuan-puan sekalian, sebelum saya masuk fasa yang baru, ayat ke-33, saya nak buat recap. So tuan-puan sekalian boleh tak komen sikit ataupun bersuara ataupun respon. So tuan-puan sekalian, saya nak tanya, berdasarkan dengan cerita yang telah Allah perlihatkan kepada kita, dengan kesimpulan yang Allah bawa bagi tahu kat kita adalah, antara kesimpulan ni, kalau tuan-puan sekalian perasan, ayat yang terhujung-hujung ni pada fasa kedua ni, Allah buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah sepatutnya kita kena ambil tahu cerita orang-orang yang diazab. Dengan cerita, kita ambil tahu cerita orang yang diazab, maka kita cuba untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama yang mereka lakukan sampai mereka diazab. Kan? Kenapa penting sangat kita nak kena tahu sikap-sikap yang betul supaya tak diazab oleh Allah? Sebab kalau kita buat sikap-sikap yang salah, Allah bagi tahu yarji'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Kembali saya saja ke? Tak. Kita akan dihitung setiap amal perbuatan kita. Dan tuan-puan sekalian, waktu Allah panggil kita untuk datang menghadap dia nanti, semua orang, tak terkecuali seorang pun akan datang kepada Allah dengan sekali panggilan. Nampak tak? So Allah bagi tahu inilah antara sumber hidayah kepada kita. Di samping kita belajar tentang do and don'ts, syariat agama, apa perkara yang kita kena buat dalam agama, tapi Allah kata antara cara untuk kamu terus konsisten beriman kepada Allah, mendapat petunjuk untuk terus konsisten beriman kepada Allah adalah belajar daripada kisah-kisah orang terdahulu. Okay, soalan saya tuan-puan sekalian, respon saya, get tak? Dapat tak point tu? Dalam ayat kedua ni, dalam fasa kedua ni. Sebab kita dah ambil fasa kedua, tuan-puan sekalian dapat tak point tu? Betapa pentingnya kita baca kisah-kisah sejarah dalam Al-Quran. Betapa pentingnya kita tidak bermusuh dengan sejarah-sejarah. Ada tak? Tuan-puan sekalian dapat tak point tu? Berdasarkan apa yang saya bentangkan dan apa yang tuan-puan sekalian belajar daripada ayat 13 sampai 32. Get the point tak? So far tuan-puan sekalian dah ada cara yang berbeza tak? Cara pandang berbeza tak kepada kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah dalam Al-Quran? Boleh respon sikit tuan-puan sekalian? Sebelum saya sambung, saya nak ambil satu kitab. Ya, Boleh respon dulu tuan-puan sekalian. Saya nak ambil kitab tu. Kejap. Okay. Macam mana tuan-puan sekalian? Dapat tak point tu? Rasa tak penting kita kena tahu kisah-kisah sejarah lepas ni? Tu ada tu penting. So, penting kan tuan-puan? Ya, macam mana? Dia penting supaya kita tak ulang perkara yang sama. Ya, betul. Dia sangat penting. Dan tuan-puan sekalian, lepas ni kita kena lancarkan satu perang gelila lah kepada syaitan yang selalu mengajak kita untuk bermusuh dengan sejarah. Kan? So kita kena stop bermusuh dengan sejarah tuan-puan sekalian pada hari ini. Sejarah banyak membantu kita. Sebab tu tuan-puan sekalian, selama ni saya baca PDF je. So alhamdulillah, lama saya tunggu kitab ni tuan-puan sekalian untuk saya ada dalam bentuk fizikal. Saya ada tuan-puan sekalian ni satu kitab yang saya selalu rujuk tentang kisah-kisah Quran, namanya Al-Qasasul Qurani. Nampak ni? Al-Qasasul Qurani. Dan dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. So tuan-puan sekalian, kenapa saya nak minta tuan-puan sekalian doakan sebenarnya. Kenapa saya bersemangat nak pergi ambil kitab tu? Bukan sebab nak tunjuk buku-buku baru, tidak. Tapi saya semangat tuan-puan sekalian sebab saya nampak pendekatan Dr. Salah ni adalah dia menulis kisah-kisah Quran dalam keadaan dia mempunyai disiplin supaya kisah itu tidak bercampur dengan Israiliyat. Okay, kisah itu tidak bercampur dengan Israiliyat. Ya betul lah tuan-puan sekalian, bila kita nak minat sejarah, kita nak tahu kisah-kisah dalam Quran,
So kita mesti rasa macam terlalu bersemangat nak tahu cerita. Sebab kadang-kadang ada bab-bab dalam Al-Quran yang tidak Allah detailkan. Contoh macam ni lah. Lelaki ujung kota tak didetailkan pun siapa nama dia. Kan? Dia tu umur berapa tahun tak didetailkan. Allah cuma sebut dia rajul je. Seorang lelaki je. Berapa umur dia tak disebut. Kan? Nama dia pun Allah tak sebut. Sedangkan ada je tempat lain Allah sebut nama-nama orang beriman. Macam Luqman, Dzulqarnain. Kan? Ada je tempat Allah sebut nama. Tapi kenapa lakinya Allah tak sebut? Jadi kadang-kadang kita suka nak mencari detail-detail sebegitu. Dan kalau disebutkan oleh mufassirun yang telah mendatangkan dalil yang kuat yang merujuk kepada apa yang kita nak tahu tu tak ada masalah lah. Tapi ada orang hari ni dia seronok baca kisah sejarah sebab apa tahu? Sebab adanya sokongan-sokongan cerita-cerita Israiliyat. Ulama-ulama tafsir kita tak sebut pun benda tu. Bahkan tak berani untuk berijtihad tentang perkara tu. Sebab tu dia tak muat naikkan dekat dalam kitab-kitab tafsir dia. Tapi kita ni duk baca buku-buku lain, ada tokok tambah ni. Dia tambah ni. Nama tak disebut, ada nama. Bilangan tak disebut, ada bilangan. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, di saat kita telah mengisytiharkan saya nak jatuh cinta dengan sejarah selepas ini, saya nak jatuh cinta dengan kisah-kisah Quran selepas ini, saya nak pesan satu perkara supaya sejarah ni betul-betul berkesan, memberikan petunjuk kepada kita. Kajilah kisah-kisah yang tulen. Supaya iman yang terhasil, petunjuk yang terhasil daripada apa yang kita belajar daripada sejarah dan kisah itu juga tulen dan asli. Juga tulen dan asli. Tidaklah perkara itu sekadar dipegang oleh kita kerana telah diromantiskan. Kenapa saya kata diromantiskan? Sebab bila benda itu tersebut, kadang-kadang kita nampak ada lacking of information. Tapi bila fakta itu atau info itu disebut, maka kita nampak cerita ni complete. Cerita ni macam best kalau dapat tahu siapa, di mana, macam mana keadaannya, berapa bilangan dia. Kan? So tuan-puan sekalian nak baca kisah Quran, dia tak perlu kepada babak kita meromantiskan dengan perkara-perkara yang tidak sahih. Maka nak baca kisah Quran, pentingnya kita mendapatkan kisah yang sahih. So doa apa yang tuan-puan sekalian saya nak minta tuan-puan sekalian doakan adalah Tadabbur Center. Kami sangat berharap untuk kami mampu menterjemahkan 4 jilid tebal ni lah. Dan tulisan dia tak adalah besar sangat tu puan sekalian. Mencabar jugalah kalau kita nak buat penterjemahan pada hari ni. Doakanlah tuan-puan sekalian supaya Tadabbur Center boleh menterjemahkan 4 jilid kitab ni. Qasasul Quran. Kenapa kami nak terjemahkan kitab ni? Sebab dia ditulis dengan penuh disiplin. Dan kita semua kenal Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi ni, ulama yang masih hidup di Jordan tuan-puan sekalian. Kita nak sangat terjemahkan kitab ni sebab kita semua kenal Dr. Salah ni adalah seseorang yang sangat-sangat anti kepada Israiliyat. Dia ni adalah orang yang menggagaskan idea hidup cemerlang tanpa Israiliyat lah. Hidup sihat tanpa Israiliyat lah. Kan? Hanya berpandukan dengan bahasa Al-Quran, bahasa yang kita baca kepada kisah-kisah itu sepatutnya telah membantu kita untuk mendapatkan poin sebenar pada kisah itu. Kita tidak perlu bergantung kepada Israiliyat. Sebab Israiliyat ni tuan-puan sekalian memang lebih banyak mengundang kepada perkara yang tak sahih berbanding perkara-perkara yang sahih. Dengar baik-baik. Ya betul, ada ulama yang memudahkan ataupun ada ulama yang mencadangkan cara-cara untuk berinteraksi seolah-olah memberikan hint boleh kita terima Israiliyat, tapi tuan-puan sekalian, sejujurnya kalau tuan-puan sekalian baca kisah Israiliyat dan tahu tentang ilmu Israiliyat, kita akan nampak Israiliyat akan banyak membawa kita kepada perkara yang tak sahih daripada membawa kita kepada perkara-perkara yang sahih. Ada juga Israiliyat yang betul, tapi nak dibezakan di antara yang sahih dengan tak sahih tu, yang tak sahih tu lagi banyak. So, terima kasih pada Puan Siti Rahmat Ujan. Doakan tuan-puan sekalian. Tak tahulah berapa lama. So mudah-mudahan adalah kekuatan di peringkat kami untuk menterjemahkan kitab 4 jilid ni. Ada orang terjemahkan tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Semangat nak tunjuk tuan-puan sekalian supaya apa? Supaya saya tuan-puan sekalian ada dah sahabat-sahabat kami yang dah terjemah. Tetapi dia tak terjemahkan kitab ni daripada ahli bahasa. Dia just ambil poin-poin penting dan diceritakan dalam bahasa yang mudah. So dia tidak jadi penterjemahan lah. Dia jadi macam kita record dan kita sampaikan. Absolutely berpandukan daripada kitab Qasas Quran ni. Sahabat saya, tuan-puan sekalian, daripada Syabab, Ikon Syabab, dia ada keluarkan buku ni. Ni.
Tapi dia buku untuk kanak-kanak lah. Bagi saya kalau kita orang dewasa nak baca buku ni pun tak ada masalah. Dia keluarkan sirah 25 Nabi. Cumanya tak komplit lagi 25 Nabi tu puan sekalian, masih dalam proses penterjemahan. Semua dia punya target group adalah kanak-kanak. Target group dia adalah kanak-kanak. Tapi menariknya tu puan sekalian, dia bagi tahu dekat sini, buku yang dia rujuk untuk dia buat semua benda ini adalah daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. So tuan-puan sekalian, buku ni sebab tu diletakkan dekat situ, nampak ni. Cerita sahih daripada Al-Quran dan Hadis. So kita pun nak dekatkan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang sahih lah, bukan perkara-perkara yang telah dicampuri dengan Israiliyat. So bagi saya tuan-puan sekalian, kenapa saya kena adakan babak ini? Sebab mungkin di sana, mungkin daripada kalangan kita bila dengar babak lelaki hujung kota, tahu pula kesimpulannya sangat mengujakan diri kita, kita belajar sesuatu yang sangat besar tentang pentingnya kita tidak bermusuh dengan sejarah. Lalu kita mungkin sudah ada semangat untuk nak mencintai sejarah. Tapi saya tambahkan nilai pada semangat tuan-puan sekalian, iaitulah cintailah kisah ataupun sejarah yang sahih, nak dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang romantis dengan perkara-perkara yang tidak sahih. Itu saya punya pesanan lah. Okay? Pesanan. Banyak sangat-sangat kisah-kisah Israiliyat yang tersebar dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini tuan-puan sekalian. Maka kita kena hati-hati. Kena hati-hati. So sebab itulah bila saya sebut benda ni, kadang-kadang saya tak mampu nak letakkan alternatif. Okay? Di samping sekarang ni, alternatif yang paling mudah adalah kita kena rujuk pada orang yang tahulah. Ustaz, benda ni sahih ke tidak? Ada ke tidak daripada hadis dan Quran menceritakan tentang perkara ini? Ataupun Israiliyat yang batil? Ataupun ia Israiliyat tapi Israiliyat yang sahih? So kita nak ambil yang mana ni Ustaz? So yang terdekat sekarang ni tanya kepada orang yang tahulah. Tapi yang saya sedang mencadangkan selepas ini adalah dalam usaha kami, lepas saya kata jangan ambil perkara yang tak sahih, kena ambil yang sahih, alternatifnya adalah doakan kami dapat terjemahkan kitab ni, insya-Allah. So daripada kitab ni kita akan dapat rasa macam tenanglah baca kisah Quran sebab tak bercampur dengan perkara yang tak sahih. Okay, baik. So habis. So betul-betul konklusi dah tu untuk babak ataupun fasa yang kedua. Okey, jom kita pergi pada fasa yang ketiga. Sikit je kot sebab dah pukul 10 suku. Fasa yang ketiga tuan-puan sekalian, ingat lagi tak fasa tentang apa? Fasa ketiga setelah 1 sampai 12, fasa yang pertama fasa atas, iaitulah simbolik kepada wahyu dan Al-Quran. Fasa kedua 13 sampai ayat ke-32, 13 sampai 32 cerita pasal belakang, iaitu sejarah. So fasa ketiga fasa apa? Arah mana? Ibrah dari hadapan. Ibrah daripada depan, ataupun depan ini simbolik kepada apa tuan-puan sekalian? Simbolik kepada apa depan? Alam sekeliling. Alam sekeliling kita ataupun fenomena alam lah. Alam sekeliling ataupun fenomena alam. Baik, tuan-puan sekalian, cuba tengok kita masuk ayat ke-33. Tengok bagaimana Allah mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Habis dia cerita pasal sejarah, habis cerita pasal Allah bagi tahu tentang manusia akan dihitung ataupun akan dihisap, akan kembali pada Allah dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba masuk cerita pasal alam sekeliling. Sebelum kita nak bahaskan ayat 33 ni tuan-puan sekalian, kita kena jelas terlebih dahulu, adakah ayat 32 dengan 33 ini adalah orang kata apa benda, new topik yang tidak ada kaitan. Sebab ayat 32 tadi tuan-puan sekalian, Allah berbicara tentang manusia semua akan berkumpul depan Allah, akan dihadirkan depan Allah. Dalam bahasa mudah, Allah sedang bercerita kepada kita tentang antara panorama yang akan berlaku sewaktu hari kiamat nanti. Semudahnya cerita pasal kiamat. Ayat sebelum tu, penutup babak kedua ataupun fasa kedua, Allah cerita pasal idea hari kiamat. Tapi lepas ayat 32 cerita pasal kiamat, tiba-tiba Allah cerita pasal alam sekeliling. Apa cerita ayat 33? Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada bijian-bijian itu mereka makan pula. Tadi gambaran kena berkumpul lah. Gambaran tentang apa tu puan, kita akan dihisap lah, akan kembali kepada Allah untuk dihitung segala amal yang kita buat ke bumi lah. Tiba-tiba Allah masuk tentang fenomena alam. Soalan. Okey, perlukan respon tuan-puan sekalian. Nak tengok tuan-puan sekalian
dapat tak rentak bila saya kongsikan tadabbur dengan Tuan Puan daripada start kita bincang al-Mulk dulu. Saya selalu peringat tentang perkara ini, tapi saya nak tengok soalan Tuan Puan dapat jawab soalan ini dengan cara yang bagaimana ataupun jawapan yang bagaimana. Tuan Puan, soalan saya mudah je. Tuan Puan sekalian, saya nak tanya, adakah ayat 32 dengan 33 tidak berkait rapat? Adakah ayat 32 dengan 33 ini topik yang berbeza? Ataupun soalannya adalah adakah 32 dengan 33 ni menggambarkan adanya elemen terputus pengisian dan ayat 33 itu masuk terus cerita yang baru ataupun topik yang baru? Adakah itu maksud dia? Jelas soalan saya. Jenia, Tuan Puan jawab soalan saya mudah gini ya. Ayat 32 dengan 33 berkait tak? Ataupun dia adalah satu topik yang berbeza? 32, 33 berkait ke ataupun topik yang berbeza? Itu je soalan saya, Tuan Puan sekalian. Cuba komen. Tuan Puan sekalian rasa? Berkait Ustaz, dia berkait. Okey, Puan Nurlila kata berkait. Sebelum saya tanya macam mana berkait tu, kita nak tengok jawapan orang ramai tu. Dia terputus ke dia berkait? Okey, Puan Nurlila kata dia berkait. Tuan Basri Wahid pun kata berkait. Yang lain? So, 2 orang kata berkait. Yang lain kata macam mana? Kalau sekali imbas baca terjemahan, kita akan nampak, lain cerita ni. Lain betul cerita ni. Cerita kiamat, cerita pasal alam. Penciptaan alam. Okay, yang lain macam mana? Baik, Ustaz. Berkait So majoriti kata berkait. Walaupun saya kata majoriti sebab apa dah ada 3, dah lebih 3 dah. Dah sampai 3. Tu 3 tu majoriti lah. Jamak lah tu 3 tu. Okay, baik. Tuan Puan sekalian, bila kita kata berkait, so macam mana kita nak explain dia berkait macam mana? Apa bukti dia berkait? Sedangkan sepintas lalu kita nampak ini topik yang totally different. Satu duk cerita pasal manusia berkumpul dekat hari kiamat nanti. Satu duk cerita pasal penciptaan alam. Yang mana Allah kata dekat satu tanah yang mati ni, bumi yang mati ni Allah tumbuhkan biji-bijian dan kita makan daripada biji-bijian tu. Okey, baik. So apa kaitan dia? Okey, baik. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Okey, ada nak cuba tak macam mana dia berkait? Sebelum saya bagi tahu apa berkaitan dia. Berkait dari depan alam. Berkait dari depan alam. Macam mana tu Puan Salamiah Salahuddin? Apa yang dia kata berkait dari depan alam? Macam mana tu? Puan Salamiah, mana Puan Salamiah? Salamiah ada explanation tak? Elaboration tak? Kita ada. Okay. Kalau tak ada tak apa. Okey, macam ni. Tuan-puan sekalian, kalau ikutkan, ya betul lah dia ibrah daripada alam, tetapi sekarang kita nak kena cari bukti. Macam mana dia berhubung. Okay, Tuan Basri kata sebab kebesaran Allah menciptakan alam, dia akan menyebabkan peningkatan iman. Itu kata Tuan Basri Wahid. So, Puan Asmah kata dia kaitan dengan keyakinan kita. Okay. Betul tuan-puan sekalian? Betul Puan Asmah, dia berkait rapat dengan keyakinan kita. Sebab apa? Sebab bila penutup babak kedua ni bercerita tentang hari kiamat, tuan-puan sekalian, tak semua orang percaya dengan mudah bahawasanya kiamat tu wujud. Faham tak? So tak semua orang rasa macam logiknya untuk mempercayai hari kiamat. Kenapa? Satu, sebab benda tu tak nampak. Kiamat ni tak berlaku lagi. Dia adalah ahwal mustaqbal. Benda yang akan berlaku pada masa depan. So bila benda yang berlaku pada masa depan, benda tu tak berlaku lagi dan tak nampak, maka orang memilih untuk susah nak percaya. Berbeza dengan benda tu nampak, maka benda tu mudahlah untuk dia percaya sebab benda tu nampak. Kiamat barang-barang tak nampak tuan-puan sekalian. Jadi bila kiamat tak nampak dan orang tak yakin dan tak percaya kepada kiamat, maka perlunya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu modul untuk manusia mudah nak percaya pada hari kiamat. Saya ulang. Bila kiamat ini tak senang untuk orang nak percaya dan yakin, maka perlunya ada satu modul yang boleh memberikan mereka petunjuk supaya mereka mudah nak yakin kepada hari kiamat. So, tuan-puan sekalian, saya nak cerita hari ini memang saya sangat excited sebab memang saya punya target pun memang saya nak go deep kajian-kajian saya untuk nak teroka lebih dalam tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bercerita tentang fenomena alam ni. Sebab tu saya excited untuk sampai pada fasa ketiga ni. Saya boleh bagi tahu tuan-tuan sekalian sebab masa kita sangat terbatas.
benda yang dikatakan alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu adalah Tuhan yang mengetahui al-ghaibi, perkara yang gaib, wasyahadah, dan benda yang terlihat depan mata. Dan Allah kata yudabbirul, Allah juga yang yudabbir, yang mentadbir benda-benda yang gaib dan benda-benda yang asyahadah, benda-benda yang terlihat. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dah bagi tahu dia yang takbir benda yang lihat, benda tak lihat, unseen and seen and unseen, maka Allah nak bagi tahu kepada kita, okey, kiamat unseen, tak nampak. Tapi percayakah kita benda yang kita seen, benda yang kita nampak boleh membantu kita untuk percaya pada unseen, kepada benda-benda yang kita tak nampak. Contoh, kiamat kan dia punya idea adalah, dan nama pun kiamat. Idea kiamat adalah kebangkitan semula. Benda yang dah mati, manusia yang dah mati akan dibangkitkan semula. Itu adalah idea hari kiamat, kebangkitan. Dan nama pun qiyam, bangun, bangkit, bangun semula, bangkit semula. Itu ada hari kiamat. Dah mati, dibangkitkan semula. So itu idea dia. Tapi benda tu susah untuk setengah orang percaya sebab benda tu tak berlaku lagi. Sebab kita pun tak mati lagi, kita pun tak mengalami kiamat tu lagi. So kalau kita yang ada keimanan yang kuat, kita percayalah. Tapi ada orang yang iman lemah ni tak percaya. Jadi Allah kata, mungkin sebab benda tu tak berlaku lagi, kamu tak percaya sebab benda tu tak nampak lagi, kamu tak rasa lagi. Tapi ada benda yang kamu nampak, itulah bukti benda yang aku sebut tu logik. Benda yang aku bicarakan tentang kebangkitan semula tu logik. So ayat 33, cuba tengok apa yang Allah sampaikan ayat 33 ni. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Antara tanda kekuasaan Allah untuk menjadikan kiamat adalah Allah kata bumi tu pada asalnya maitah, mati. Tuan-tuan sekalian, nampak tak macam mana Allah teaserkan, Allah kaitkan dengan cerita sebelum tu. Asalnya bumi ni mati. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, al-maitah asalnya maitah, tapi sebab kuasa Allah ahyainaha. Allah hidupkan bumi yang asalnya mati. Mati kat sini merujuk kepada tandus. Tidak ada hidupan pun yang hidup pada asalnya dekat bumi. Dia tandus betul. Padang jarak, padang terkukuh. So Allah kata asalnya bumi ni mati. Tapi ahyainaha, kami menghidupkan dia. Dengan cara macam mana? Wa akhrajna. Kami hidupkan dengan akhrajna, menghidupkan dengan mengeluarkan minha, daripada bumi ni habban. Adanya biji-bijian, tuan-puan sekalian. So bila sebut ada biji-bijian yang keluar daripada bumi ni, so biji-biji benih itu akhirnya bila mana dia bercambah, dia tumbuh, akan jadi apa tuan-puan sekalian? Akan jadi pokok kan? So asalnya mati, tapi sebab Allah punya kuasa, dia menghidupkan bumi itu. So kamu sendiri pun pernah tengok satu padang jarak, padang terkukuh, tiba-tiba ada hidupan hidup dekat sini. Benda tu berlaku kan depan mata kamu. Benda tu kamu lihat sendiri kan. So kalau kamu nampak benda yang dah mati boleh hidup dengan kuasa Allah, Allah boleh buat benda tu. Takkanlah bila aku bagi tahu manusia yang dah mati nanti aku nak hidupkan semula, kamu tak boleh nak percaya. Nampak? So sekarang ni Allah sedang membina keyakinan kita dengan mungkin barangkali kamu susah nak percaya sejarah barangkali, kiamat barangkali sebab kamu tak nampak, kamu tak ada dekat tempat kejadian. Tapi untuk kamu percaya kepada benda yang tak nampak ini, khususnya kiamat, kamu kena make benefits, kamu kena take benefits daripada perkara-perkara yang kamu nampak tu. Dan antara perkara yang kamu nampak kat dunia adalah fenomena-fenomena alam. Bumi yang asal mati ditumbuhkan tumbuhan. Hidup bumi tu sebab kuasa Allah. So boleh tak berlaku kehidupan selepas kematian? Boleh. So bumi asal mati, lepas tu hidup. Dan tuan-puan sekalian, kalau tak ambil bumi pun, kita ambil pokok. Pernah tak tuan-puan sekalian? Mungkin tuan-puan sekalian yang sekarang ni ada yang menceburi. Mak saya pun tuan-puan sekalian antara yang sangat-sangat orang kata in deep minat dia sekarang ni kepada tanam-tanaman. Kat rumah mak saya tu tuan-puan sekalian, bahagian tepi rumah tu tak tahulah tuan-puan sekalian. Nak jadi macam taman, nak jadi macam kebun sayuran pun ada. Kebun bunga pun ada. Suka bercucuk tanam sekarang mak saya. Kan? So bila ayah dah pencen,
So sekarang ni memang banyak bercocok tanam dekat rumah tuan-puan sekalian. Banyak menanam pokok-pokok. So macam sekarang ni sayur-sayur bendi semua dah tak perlu beli kat pasar. Makan je daripada tak apa kat tepi rumah tuan-puan sekalian. Banyaklah pokok bendi ada. Semua jenis pokok lah ada tuan-puan sekalian. So memang tanam sendiri. So pernah kan tuan-puan sekalian macam bau ni. Ini terbukti. Saya memang nampak benda tu berlaku depan mata saya. Dekat rumah mak saya ni tuan-puan sekalian, dia ada tanam pokok pudina. Pokok pudina ni tuan-puan sekalian, hatta dekat rumah saya ni pun ada satu pokok pudina, mak saya yang semaikan. Saya just bawa pasu yang mak saya semai, datang kat rumah saya, bawa kat rumah saya je. Pokok pudina tuan-puan sekalian, dia kalau kita tak ambil dia, kalau kita tak petik dia dan kita tak bagi cukup air kepada dia, maka dia akan mudah mati. Dia akan mudah kering. Dan pokok saya sekarang tuan-puan sekalian memang dah kering sebab lama tak siram, sebab memang masa tu baik Kelantan, lama tak siram, balik dah mati. Balik mati. Dekat rumah mak saya pun kerana bila tak terleka sikit nak siram tuan-puan sekalian, terleka sikit nak petik, mati. Kering tuan-puan sekalian. Tapi lama kelamaan walaupun dah kering, nampak memang mati, tak ada harapan yang hidup. Tapi berterusan bagi air, tiba-tiba di sebalik layu-layu daun-daun yang ada dekat pokok yang menghiasi pokok dengan layu-layu daun, tiba-tiba ada satu daun hijau muncul daripada satu ranting yang ada. So nak kata tuan-puan sekalian, kita tengok pokok tu dah mati dah. Tapi dengan kuasa Allah, benda yang kita nampak mati, kena cara dia dan Allah izinkan dia akan hidup. Dan tuan-puan sekalian pernah tak nampak fenomena ini berlaku depan mata tuan-puan sekalian? Pokok yang nampak dah mati, tak ada daun, tak ada bunga, tiba-tiba kita ni mungkin barangkali hujan terlalu lebat, pokok yang asalnya dah mati tiba-tiba hidup. Pernah berlaku tak depan mata tuan-puan sekalian? Cuba komen sikit. Tak pernah berlaku? Ada kan? Banyak kali kan tuan-puan sekalian? Tak usah nak tengok banyak lah tuan-puan sekalian. Saya ni baru tebang pokok pisang depan rumah saya ni. Sebab dah terlalu semakkan dia punya daun tu semua jatuh kan. So disebabkan dah tebang tu kita ingat akan mati dah. Tapi pokok pisang ni tuan-puan sekalian bila kita tebang, dia tumbuh lagi yang baru. Kalau ikutkan mati dah. Dah mati dah. Tuan-puan sekalian. Kita ingatkan kita dah tamatkan riwayat tu, tapi dia tumbuh yang baru. So banyak sangat bukti depan mata kita, benda yang dah mati hidup balik dengan izin dia. So kalau benda itu melatari benda yang kita tengok depan mata kita setiap hari, dan benda tu pernah berlaku depan mata kita, benda yang dah mati hidup balik, kenapa bila Allah bagi tahu lepas kita mati nanti kita akan dihidupkan semula, kita susah nak percaya? So berkait ke tak berkait sekarang ni ayat 32 dengan 33 sekarang ni tuan-puan sekalian? Absolutely berkait. Sebab ayat 32 berbicara tentang perkara yang gaib, tak nampak. So ada orang senang nak percaya, ada orang yang susah nak percaya. Tapi Allah kata orang yang susah nak percaya itu bukan alasan bila kamu kata benda tu tak berlaku lagi, tak nampak, kamu tak percaya. Lalu kamu kata kamu tak boleh bagi alasan, saya tak nak percayalah sebab benda tu tak berlaku lagi, saya tak nampak. Tapi Allah katakan ada bukti yang nampak yang aku boleh menghidupkan sesuatu yang dah mati. Maka kenapa susah sangat nak percaya? Nampak tak? So tuan-puan sekalian, itulah perkaitan dia. Saya tak boleh nak cerita panjang, saya tak nak masuk lagi. So insya-Allah sesi akan datang kita akan sambung ayat 33 tuan-puan sekalian, insya-Allah. So itu idea dia. So sekarang kita telah buktikan bahawasanya ayat 32 dengan 33 tak terputus. Dia sebenarnya masih lagi berkait, walaupun sepintas lalu nampak macam shift of topic, walaupun nampak macam perpindahan topik yang baru, tapi sebenarnya tak, dia masih lagi berkait. So wallahu a'lam bissawab. Tuan-puan sekalian, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah sesi akan datang 2 minggu lagi, kita akan sambung pada ayat yang ke-33 insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Terima kasih semua atas komitmen. Saya tak boleh sebab anak saya ada PDPR lagi. Sebab sekarang ni sekolah hybrid tuan-puan sekalian kan. Dia masih lagi boleh pilih sama ada nak hadir ke sekolah ataupun nak kekal. Okay? So ada urusan lepas ni. So nak kena uruskan anak dan sebagainya. So saya terpaksa tak buka soal jawab tuan-puan sekalian. Ingatkan boleh berhenti 10 minit awal boleh buka soal jawab. Tapi tak sempat. Okay? So wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Terima kasih semua atas komitmen. Atas atau komitmen tuan-puan sekalian mendengar daripada awal sampai habis. Hopefully perkongsian pada hari ini tuan-puan sekalian memberikan makna dan memberikan manfaat kepada tuan-puan sekalian yang hadir. Saya nampak tadi kita ada lebih kurang dalam cecah 80 tadi kot tuan-puan sekalian, 80 orang. Terima kasih barakallahu fikum kepada 80 orang yang turut serta pada sesi Tafaqquh Fiddin tadabbur pada pagi ini insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
fa antum jazakallahu khairan katsira. Kepada semua yang mendoakan saya dengan ucapan jazakallah, fa antum jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Kita tangguh majlis kita dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi